Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan aktiviti mengikut KSPK dan permata. Sebelum saya membentangkan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fitri Zulaika binti Mazli Saidi, nombor bateri D2310325. Pertama adalah tentang matlamat KSPK dan permata. Untuk matlamat KSPK, ia adalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jeris. Jeris adalah jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Yang kedua, aktiviti yang menyeronokkan, kreatif, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri setiap murid. Untuk matlamat permata pula, ia menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Yang kedua, ia menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Yang ketiga, ia melahirkan insan negara yang mempunyai sasiah mulia, keharmonian yang mantap, kecerdasan, intelek yang tinggi dan menghargai kepelbagaian budaya. Tajuk seterusnya adalah tentang objektif KSPK dan permata. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif KSPK. Yang pertama, ia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam sahaja. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Yang ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga kesihatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Yang ke-9, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Manakala, untuk objektif permata pula ialah yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun dan penyayang. Yang kedua, membina kemahiran bersosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Yang ketiga, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Imbuda dan bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan yang sihat, kebersihan, keselamatan diri serta gaya hidup yang sihat. Yang kelima pula, melatih kanak-kanak menguruskan diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari serta boleh membuat keputusan sendiri. Yang keenam, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang betul. Yang ketujuh, membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan sesuatu perhatian. Dan yang ke-8, membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti bermain, meneroka, mencuba idea yang baharu, mengeksperimen sesuatu dan mencipta sama ada di dalam atau di luar kelas. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tunjang pembelajaran KSPK. Saya akan menerangkan 6 tunjang pembelajaran KSPK. Yang pertama, tunjang komunikasi. Tunjang komunikasi adalah menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi.
Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Bagi murid di sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina atau Tamil. Yang kedua adalah tunjang keharmonian, sikap dan nilai. Tunjang ini merupakan keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Tunjang yang ketiga adalah tunjang kemanusiaan. Tunjang ini menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara, global serta penghayatan semangat, patriotisme dan perpaduan. Tunjang yang keempat pula adalah tunjang keterampilan diri. Tunjang ini memberi penekanan kepada perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepimpinan dan siasah diri melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum juga ditekankan dalam tunjang ini. Tunjang yang kelima pula ialah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang ini menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti, berkata dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Tunjang pembelajaran KSPK yang keenam pula iaitu yang terakhir adalah tunjang sains dan teknologi. Tunjang ini memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Untuk permata pula, ia menggunakan bidang pembelajaran permata. Yang pertama, perkembangan sahsiah, emosi dan kerohanian. Ia merangkumi kepercayaan kepada Tuhan yang mendorong kepada pemupukan nilai-nilai murni dan pembentukan sahsiah yang mantap dengan akhlak dan sikap yang mulia dan terpuji. Dan memahami diri sendiri serta kanak-kanak mempunyai keyakinan pada diri sendiri dan mempunyai keyakinan keutuhan jati diri. Ia menekankan keupayaan kanak-kanak untuk membaca, menulis dan memahami sesuatu ayat. Awal matematik adalah bertujuan supaya kanak-kanak mengetahui konsep awal matematik seperti saiz, besar kecil, tinggi rendah, panjang pendek dan sebagainya. Dan untuk pemikiran logik pula adalah proses seseorang kanak-kanak untuk berfikir yang berasaskan penakbulan, iaitu kanak-kanak dapat memberi sebab atau alasan kepada sesuatu perkara atau memikirkan kesan atau akibat daripada sesuatu perkara. Seterusnya adalah perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Ia menekankan supaya kanak-kanak dari peringkat awal umur didedahkan sepenuhnya kepada pengalaman menerokai dan mengalami alam sekitar. Seterusnya adalah perkembangan fizikal. Ia merujuk kepada perubahan saiz fizikal seseorang kanak-kanak. Ia juga untuk melihat perubahan dalam diri kanak-kanak seperti ketinggian, berat badan dan tumbesaran setiap kanak-kanak. Dan akhir sekali adalah perkembangan kreativiti dan estetika. Perkembangan ini melibatkan kemahiran berfikir kanak-kanak yang kritikal untuk mencipta dan melahirkan idea yang baru, unik serta menarik. Itu sahaja untuk saya terangkan tentang perbezaan KSPK dan permata. Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada yang menonton dan dapat menambah ilmu pengetahuan semua. Terima kasih.
Jangan lupa tekan button like, subscribe dan share kepada kawan-kawan lain supaya mereka dapat mengetahui tentang perbezaan KSPK dan permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.